Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okay, so saya teruskan dengan slide saya. Okay, so berkaitan dengan COVID-19, sekarang ni PKP and then dah nak habis PKP. So insyaAllah lah habis lah kan. Kalau berjalan extend lagi pun kita terpaksa teruskan kehidupan kita. So sekarang ni what change and what's next? So dekat mata anda korang, dekat mata anda sekarang ni adalah saya bagi template cash flow yang saya bagi pada senior agent dan juga team leader. So untuk junior agent tak adalah. Template cash flow ni nak tunjuk kat korang kita punya kewangan macam mana. So dekat dalam ni ada dua perkara, iaitu berapa banyak case close dan berapa banyak case yang kita lambat claim. Okay. Oh, broadcast interrupt kejap. So daripada cash flow statement ni baru korang boleh rancang kewangan korang. Sebab dengan adanya perancangan kewangan yang bagus, baru korang tahulah macam mana, apa tindakan korang selepas ni, apa nak kena buat. Okay, so impact dia ketika jadinya PKP ni, apa yang akan jadi. So benda yang telah terjadi pun adalah kita punya claim lambat. So bila claim lambat, lambat dapat commission kan, lambatlah kita punya commission. Lepas tu bila proses-proses assessment SMP, loan semua ada delay, so kita punya claim pun akan jadi lambat. So kita kena ubah sedikit strategi selepas ni, apa nak kena buat next. Okay, so itu yang kita akan sharing kita pada hari inilah. Okay, and then kalau anda perasan, setiap 10 tahun lah, anggaran lebih kurang 10 tahun, transaksi hartanah, okay, hartanah kita adalah seperti ini. Okay, so ini data ni saya ambil daripada tahun 1990 sampai 2018. So kalau anda tengok dekat sini, perubahan jumlah pindah milik yang paling rendah, okay, paling teruk, paling tinggi lah pengurangannya adalah pada tahun 98, which is Asian crisis, and then kemudian subprime tak efek sangat lah sebenarnya. Tahun 2008 ni tak efek sangat, 2006 ke 2008 ni subprime mortgage kan tak efek sangat. Tapi saya nak tunjuk kat korang, kalau korang perasan pada tahun 15, 16, 17 kita ada penurunan berturut-turut. Okay, so penurunan berturut-turut ni kita dah pernah hadapi sebelum ni. Cuma selepas ni, apa yang jadi selepas ni, kemungkinan besar ada penurunan lagi dahsyat lah. Okay, so banyak mana kita tak tahu. So kita buat je kerja kita. That's why sharing ni dibuat untuk anda buat apa kita punya tindakan seterusnya, supaya kita boleh act fast dan kita dapat secure kita punya income. Okay, so immediate action berkaitan dengan sales. Selepas ni kita mungkin kena adjust kita punya market segment, okay, dan new target market and new method. So macam biasa, saya punya cadangan dan saranan kepada anda, first utamakan cash flow. Okay, cash flow, duit masuk, okay, and then baru kita susun, kita buat cost cutting, cost management, kita buat cost trimming, and kita kena reset balik RM1 yang kita spend untuk marketing, berapa return yang kita dapat. Okay, so sebagai contoh, saya spend 500, okay, saya dapat return dalam 4,500. Itu contoh. Itu kes saya. Setiap orang mungkin berbeza-beza. So, cuba buat masing-masing punya cost trimming, cost management, budgeting, dan tengok korang punya cost macam mana dan juga korang punya return macam mana. Okay, so sekarang ni kita kena test balik semula berapa banyak kita spend, berapa banyak return yang kita dapat. Okay, so kemungkinan untuk market segment ni kita kena berubah sikit. Macam saya dulu, saya tak main sewa, kita dah kena start main sewa. Okay, so kenapa sewa ni? Sebab kalau kita main sewa, kita punya cash flow tu cepat sikit. Mungkin kita dapat dalam bulan yang sama ataupun kita dapat dalam bulan seterusnya, next. So cash flow ni untuk membuatkan, walaupun dia rental ni tak banyak dia punya income pada kita, sebab kebanyakan kita main residential kan, so rental kita dapat dalam 800,000 macam tu lah, paling tinggi pun 2-3 ribu lah, itu paling tinggi. So dengan adanya duit cepat masuk, okay, macam saya inform sebelum ni, kumpul duit cepat-cepat, benda yang kita boleh bayar on-sonso, kita bayar on-sonso. Yang paling penting adalah cash flow. Okay, duit masuk, duit keluar tu, mana yang kita boleh tarik, kita tarik. Alright? That's why saya sarankan semua orang main sewa. Dah mula main sewa. Okay? Kedua,
kita akan ada perubahan daripada segi projek yang which is akan bersaing dengan subsale sendiri, iaitu pemaju lah. So pemaju sekarang dia ada banyak macam-macam tawaran, iaitu yang pertama diorang tawarkan dulu tak kurang kan developer yang bagi legal loan free, sekarang dah ada legal loan free, and then diorang sanggup bayarkan monthly installment, okay, macam WCT up to 10 month, dia support kita punya monthly installment for 10 months, and benda-benda ni lah yang akan menjadi pesaing kepada subsale. So untuk subsale sekarang, benda ni tak bagus untuk saya bagi tahu korang, tapi kita terpaksa buat sebab yang paling penting kita ada case dan kita close the deal. Okay, yang paling penting cash kan. So untuk subsale, benda ni tak bagus, tapi saya kena bagi tahu korang, kita kemungkinan kena buat low deposit. Okay, ambil duit sikit dulu, few some deposit, and then gunakan WSP ataupun fully disburse. So kita terpaksa buat cara macam tu. Yang penting kita perlukan continuity. Okay, continuity of income dan closing sale. Alright, so that's why saya minta sangat kepada, terutama kepada senior, okay, dan ejen-ejen yang team leader lah, untuk tengok balik cash flow yang saya sediakan untuk anda, template tu, dan korang susun korang punya cash management. Korang susun balik korang punya cash tu, berapa case korang yang close. Okay, katakan korang close 5 unit pada bulan pertama. Okay, pada bulan pertama, which is katakanlah bulan Mei, bulan pertama, bila korang claim. Okay, korang claim bulan yang sama, ataupun ada case yang korang claim bulan depan, ataupun 2 bulan, ataupun ketika fully disburse. So, ratio yang anda ada ni, kalau korang tak record, korang tak dapat tahulah berapa rationya kan. So, that's why saya minta anda record, supaya anda tahu ratio ni berapa banyak, dan korang boleh susun bila duit korang akan claim, bila case korang akan claim. So, duit masuk lah. Okay, so sangat-sangat penting untuk tahu bila duit korang masuk. Sale lain, okay, claim lain. Alright, that's why saya sangat pentingkan anda punya claim. Okay, dan daripada kes-kes ni yang korang dah close ni, berapa kes yang tak claim, which is refund ataupun terpaksa kita forfeited dah jadi separuh kan. So separuh owner, separuh kita lah. So berapa banyak kadar percentage kes yang anda hilang. Okay, kira berapa banyak kes yang anda hilang. Sebab kalau terlalu banyak, mungkin ada silap dekat something. Okay, ada silap kat something, cara kita ke ataupun apa-apalah. Okay, so korang check balik benda-benda ni, sebab kalau kita tak tahu salah kita kat mana, time tu lah duit kita akan bleeding. Okay, so cepat-cepat recover. Alright, so yang tadi adjust financial budget for the next 12 month. Kenapa saya buat 12 month? Sebab kita punya aliran tunai ni, kita kena duit masuk setiap bulan. Okay, kalau ada bulan yang sangkut, normally ejen tanah dia punya motivation down lah. Unless kalau kita buat yang besar-besar lah, macam main corporate besar, lepas tu jadi sawa, tidur, lepas tu 3 bulan lagi baru buat sale, tu lainlah cerita. Tapi untuk jadi sawa ni tak sesedap mana lah, sebab saya pernah buat kan, tak sesedap mana lah, sebab dia akan ada beberapa isu corporate, contohnya audit, nanti korang kena panggil pening kepala, lepas tu benda-benda yang lain lah. Alright, so benda tu yang memeningkan kepala sebenarnya. So macam ni kita, bisnes kita drag kita punya financial cash flow ni, bukan drag, kita susun kita punya financial cash flow ni for the next 12 month. Kita buat budgeting, apa yang kita kena expect selepas PKP ni. Alright, so buat budgeting. Template saya dah bagi, korang kena buat sendiri budget tu, sebab setiap orang berbeza-beza. Tapi siapa yang nak one-on-one dengan saya, just bagi tahu, kita buat set Zoom meeting, sebab saya pun ada beli Zoom punya package tu, subscription, and kita susun cash flow korang daripada situ. Okay, and then do some cost trimming. Cost trimming ni macam ni tuan-tuan. Cost trimming ni macam ni. Katakanlah kita close dulu satu unit, kita close dengan cost RM500. So kita kena spend RM500 dulu baru kita close satu. Okay, so dengan jadinya perkara ni, which is PKP, and then selepas ni lah, benda-benda yang jadi selepas ni, katakanlah kos anda tu meningkat daripada 500 untuk close satu unit, tiba-tiba kos anda meningkat 1000, double ataupun 1500. So kita kena buat cost trimming, which is mungkin kita kena maintain the 500, okay, but kita kena susun strategi lain untuk kita dapatkan amount sama 4,500. Okay, so dia punya formula adalah P times Q, kita punya sales, P times Q lah, P price, which is berapa revenue yang kita dapat untuk satu case, dan quantity berapa yang kita buat. So cost trimming yang kita kena buat adalah kemungkinan dengan satu property tu kita terpaksa buat banyak aktiviti
untuk dapat amount sama yang kita pernah buat dulu. Okey, kemungkinan. Saya kata kemungkinan tak semestinya betul. So, kita tengok kos mana yang kita boleh cut. Okey, kos mana yang kita boleh cut supaya kita boleh fully maximiskan duit yang kita ada untuk jadikan return. Okey, sebagai contoh apa yang saya buat lah. Dulu sebelum ni saya buat Facebook Ads, saya buat Google Ads. So, and then kita ada run SEO semualah. So, apa yang saya buat adalah saya cut cost untuk Facebook Ads, saya cut cost untuk Google Ads. So, saya convertkan cost ni untuk beli master listing. So, dengan beli master listing, saya blast, saya dapat cost of sale, cost untuk dapatkan listing tu, dengan cost yang sama, saya dapat listing yang saya nak, amount yang saya nak lah. Itu salah satu cost trimming yang saya buat untuk listing. Tapi untuk expenses marketing, saya buat cara yang berbeza. So, macam saya lebih banyak pegang listing. So, apa yang saya buat adalah kita contact dengan lebih banyak agent, banyak rangkaian kita punya sales channel. So, dengan adanya sales channel yang banyak, kita punya kadar untuk menjual tu lebih tinggi. Okay? So, that's why ada beberapa perkara yang korang kena buat selepas ni. Activities untuk kita rancakkan lagi kita punya income. Alright? Sebab kita kena ingat niat kita untuk masuk sini, kita memang niat kita adalah untuk buat duit je. Bukan nak jadi apa-apalah. Kita memang nak berjaya dalam bidang ni supaya kita boleh buat duit, and then dengan duit tu lah kita boleh happykan diri kita dan family kita. Alright? So, the new norm. Okay? Ada beberapa perkara yang akan jadi selepas ni. Yang pertama adalah kadar credit scoring bank akan berbeza-beza. Okay? Sebab ada industri yang akan tutup, ada industri yang lingkup lah. Normal lah kita tengok hotel banyak tutup semua kan. So, perkara ni pernah jadi dulu, which is kalau siapa yang ingat time Petronas dulu, bank, kebanyakan bank tak terima staff Petronas walaupun gaji dia besar gila. Alright? So, dengan adanya perubahan pada pengiraan credit scoring, kemungkinan untuk lepas satu-satu loan tu agak lambat. So, kita terpaksa ubah strategi lah. Saya cadang kepada anda, macam saya dulu, saya apply satu bank je, maksimum per dua. Kali ni, selepas ni, kita terpaksa hantar untuk kebiasaan kes 3 bank. Okay, terpaksa cakap dengan bank kita awal lah, bro, terpaksa bagi tahu awal, sekarang ni kita takut risiko-risiko ni, saya terpaksa hantar 3 bank. So, normally diorang okay lah, unless kalau kita hantar bogus broker lah kan. Alright. Untuk siapa yang baru ataupun siapa yang nak baru nak generate engine semua, saya sarankan korang nombor 2, fokus lebih pada rental. Okay, rental yang saya maksudkan ni lebih kepada perumahan lah, ataupun residential lah. Sebab rental ni dia punya cash flow tu lebih cepat, dan untuk settlekan satu-satu case tu agak lebih cepat lah berbanding dengan subsale ataupun projek. Okay. Nombor 3, kena try explore projek lebih. Okay, ini sangat penting dengan perkara-perkara yang jadi sekarang ni. Hari tu minyak jatuh kan, minyak jatuh teruk sampai negatif kan. Sekarang pun jatuh lagi lah. Bukan setakat minyak je, benda-benda lain pun jatuh, besi dan lain semua jatuh. So, apa yang akan jadi adalah normally bila jadinya perkara-perkara macam ni, kita terpaksa expect the worst lah, which is development yang akan terbengkalai pun mungkin ada dan banyak. So, kita kena hadap awal-awal, kena get ready, dan kita kena tapis developer mana yang kita boleh jualkan projek dia, developer mana yang kita kena tolak. Alright. So, antara developer yang menjadi kegemaran ataupun yang saya prefer adalah developer yang dalam industri conglomerates, which is conglomerates ni dia ada buat banyak bisnes lah. Okay, dia buat bisnes. So, normally macam Sandabi, dia ada buat Sandabi Plantation, Sandabi Construction, lepas tu dia ada buat macam-macam lah. Alright. So, conglomerate saya nampak dia, saya bukan pakar tapi saya nampak dia agak stable lah. Tapi kalau macam developer yang betul-betul buat development dan construction, agak pedih sikit. Sebab korang kena faham, untuk menjalankan satu-satu projek, diorang ada project management time frame. So, katakanlah kalau PKP berjalan, hujan panas. So, diorang kena buat beberapa perkara lagi, dan cost untuk siapkan projek tu adalah meningkat. Mungkin diorang kena buat soil test balik, diorang kena buat benda yang sama berulang balik, dan diorang kena buat macam-macam lah untuk jaga diorang punya cost. So, kalau cost diorang lari, diorang tak boleh nak bayar kontraktor, masak lah. Kan? Itu sebab projek tu boleh terbengkalai. So, na'udzubillah, kita doakan perkara tu tak jadi. Tapi sebagai langkah berhati-hati,
kita pilih developer mana yang kita nak run project. Alright. Nombor 4. Untuk projek, saya tengah siapkan satu sistem affiliate system untuk referral. So which is saya pakai OnPay lah. Yang ni saya akan bagi link kepada macam kita buat BOP hari tu. Cuma link ni saya bagi kepada saya punya database untuk diorang bantu saya untuk jualkan projek. So kebanyakannya benda ni adalah lebih untuk projek lah. Okay, so bila diorang refer saya, dan kita akan bayar dia referral fee lah. Alright. So nombor 5, master listing. Saya akan start master listing. Okay, ni pun saya sarankan korang untuk buat master listing disebabkan satu ialah nak bergerak jauh-jauh ni takut government kita U-turn kan, payah kan nanti. Alright. So dengan adanya master listing, saya fokus pada kawasan tertentu, especially yang dekat dengan rumah, dan dengan master listing ni saya akan lebih fokus pada sewa jugalah. Alright. So, kepada rent-rent baru, semak dan tengok semua video daripada Maxon untuk basic knowledge korang, mantapkan, jangan lambat. Dan nombor 7, network as much as possible. Network as much as possible. Macam saya inform anda sebelum ni, your network is your net worth, relationship is a currency. So, lagi banyak network korang, lagi besar macam jumlah kekayaan korang lah. So, relationship is a currency. Lagi rapat anda dengan seseorang tersebut, lagi lebih dia percaya dan lagi sungguh-sungguh orang tu dia nak jualkan listing kita. Alright. Jangan lupa untuk bernetwork. Okay. So, untuk aktiviti nombor 8 ni, untuk penuhkan 15 appointment seminggu, sekarang ni agak susah lah kan. Sebab saya pun tak try lagi. Saya tulis saja dulu. Sebab itu KPI saya kalau saya sungguh-sungguh nak buat full time. This is my KPI, which is 15 appointment seminggu. Cuma dengan keadaan kita sekarang, benda ni saya letak dulu dan kita akan cari cara lah untuk dapatkan income yang kita nak. Sebab macam saya dulu, prinsip saya akan dapatkan appointment banyak ni untuk dapat income banyak ni. So kalau saya tak dapat, maknanya susah untuk saya dapat income banyak ni. Okay. Sebab tu saya letak 15 appointment seminggu. Tapi selepas ni mungkin ada perubahan cara, new normal kan, perubahan cara. Sekiranya ada cara baru yang saya dapat, saya akan share kepada anda. Kalau anda pun ada, nanti boleh share lah nanti. Sama-sama kan, kita tukar-tukar ilmu yang kita ada lah. Okay. Sekarang ni kita ada banyak update daripada Maxon, training daripada Maxon apa semua. So, saya juga akan bagi weekly training untuk update, okay, especially untuk rent-rent dekat grup kita lah. So, kita pakai Zoom ke apa ke, nanti kalau ada Q&A dalam tu, okay. And macam kita ni kerja sale kan, kita kena bercakap dengan orang. Kalau tak bercakap dengan orang ni, kita jadi tak betul sikit kan. So, dengan adanya Zoom tu yang saya dah beli tu, kita keep in touch sama kita. Dan katakanlah, saya yakin ada di antara yang down, okay. Ada di antara korang yang down, yang buntu, lepas ni nak buat apa nak buat, ada yang panik. Saya sarankan korang relax lah. Benda ni nak jadi, tak boleh nak buat apa. So benda ni tak boleh nak buat apa, kita reda, kita istighfar. Katakanlah ada masalah, which is masalah kewangan, okay, ataupun masalah-masalah yang lain, jangan to be honest lah, jangan simpan sorang-sorang lah. Simpan sorang-sorang tu, maksud saya janganlah pula mau goyan kat Facebook. Maksud saya, call someone, which is korang percaya, yang boleh bercakap, dan ataupun yelah bercakap dengan orang lah, untuk elakkan korang kena perkara-perkara macam anxiety, depression apa semua tu kan. Sebab ada sahabat kita jugalah yang jadi benda ni, dan benda ni bukan perkara yang main-main. So kita kena support each other. Okay. So saya sangat perlukan support anda semua untuk bantu sesama kita, yang terutamanya yang tengah nak kata mental illness tak lah, tapi yang tengah dalam tertekan lah, keadaan tertekan, which is perkara ni mungkin first time jadi kat dia tak pernah jadi benda-benda macam ni. Lepas tu tak ada tanggungan, so kita support sama kita lah. Jangan lupa dan bila dah cerita tu, orang kawan tu dah cerita, lah pula kita sebarkan cerita dengan orang lain ke apa, simpan-simpanlah sendiri, pandai-pandai lah. Okay. Alright, so the new norm. Okay, untuk misi dapatkan 5,000 income, okay, untuk agent rent lah, untuk agent rent, untuk agent baru, okay, saya sarankan korang kejar 5,000 dulu income sebulan dalam masa 6 bulan lah. So cuba kejar 5,000 dulu. Kita kejar 5,000 dulu, dan korang kena dapatkan cara macam mana nak kena buat dan apa korang nak kena buat. Alright, then
aim 10 ke 15,000 sebulan. Selepas 10 ke 15,000 sebulan, make sure consistent, maintain. Okay, dapatkan cara, that's why kena bernetwork dengan ejen-ejen sini ni, korang kena dapatkan cara supaya tak adalah nanti korang buntu. Okay, sebab bidang rent ni, kita bukan selama-lamanya nak kerja rent. So, korang kena pandai manage duit juga. Manage duit ni nak ke mana, duit ni nak ke mana, duit ni nak ke mana. Alright? So, saya punya pendapat, utamakan invest dekat benda yang boleh double up korang punya income. Okay? So, kalau benda yang tak boleh double up korang punya income, saya saran, relax dulu. Kalau siapa yang umur muda-muda lah, 30 ke bawah kan. Tapi kalau yang senior-senior, abang-abang kita yang 45 tahun tu, mungkin cara yang tak sesuai lah. So, anda lebih tahulah apa yang abang-abang akak-akak tu nak buat. Okay? So, dekat sini saya ada bagi Excel juga kat korang. Ni lain. Ni saya punya projection untuk kondo. Okay. Untuk set target, rental berapa? Okay, katakanlah untuk dapat 5,000, korang kena ada 5 unit. Okay, untuk 1,000 punya rental lah, untuk dapat 5,000 punya hasil revenue. Okay, kalau 60% lah ejen baru. So, kalau subsale pula, korang kena tahu berapa korang dapat income sebulan on average. Dan korang kena tahu berapa revenue per case yang korang dapat. Revenue per case yang korang dapat berapa? Ada orang 6,000, ada orang 5,000, ada orang 2,000, ada orang 3,000. Tak semua orang sama. Okay? Setiap orang berbeza-beza. So, korang kena dapatkan berapakah revenue per case yang korang dapat dan berapa kuantiti yang anda mampu buat. Dan ketiga, berapakah kos untuk anda dapatkan satu case. Okay? Untuk close satu unit, which is 4,700, 4,500 ke, berapa anda kena spend. Okay? So, untuk dapatkan satu case tu, berapa anda kena spend untuk dapatkan satu case. Dan berapa revenue-nya. So, korang main figure kat situ lah. Dan saya cakap, benda ni korang kena test dulu. So, kalau katakanlah terlalu tinggi, contohnya, korang punya revenue dalam 4,000. Korang punya cost untuk dapatkan 4,000 tu adalah 2,000, 3,000. Tak kena lah. Sebab korang kena ingat, korang ada komitmen lain. Plus duit minyak, duit tol apa semua. So, tak kena. So, bila tak kena, kita kena ubah cara lah. Okay, tak semua orang cara sama. Mungkin orang sesuai dengan cara saya. Ada yang tak sesuai. Mungkin sesuai dengan cara Taha ke, cara Asfar ke, cara orang lain ke, sini-sini lain. So, setiap orang berbeza-beza. Cara tak sama. That's why kita kena bernetwork supaya kita dapat cara yang sesuai dengan kita. Okay? So, katakanlah ni contoh. Rental. Untuk kita kena buatkan 5 rental yang 1,000 sebulan untuk dapat 5,000. Okay? Times 60%, inilah kita punya income kita lah sebenarnya. Income kita 3,000 plus extra income. So, extra income ni 200,500 per 200,500 per unit sewa. Tenancy agreement saya buat. Saya charge 200,500. So, ni duit extra korang lah. So, kalau 5 unit, 1,550. So, untuk income korang nanti akan jadi 3,000 plus 4,250 lah. Alright. 3,000 revenue korang tadi plus 2,550 yang untuk 5 unit. Okay, so dapat ni lah 1,550 dan 4,250. Inilah income korang. So, untuk ejen baru, korang kena tahu berapa target korang dan macam saya sebut, korang kena tahu 3 benda tadi tu. Okay, untuk subsale pula berapa, untuk projek pula berapa. So, setiap orang berbeza-beza lah. Alright. So far ada soalan? Kalau ada soalan, just tanya je. Internet okey ke tak? Macam ada interrupted sikit. Kalau tak okey, bagi tahu. Okay. So, kalau tak ada, saya sambung. Alright. Untuk subsale ni, yang 2,600 ni adalah legal fee sebenarnya. Okay, sebagai contoh, kalau kita pegang buyer kan. Kalau kita pegang buyer, rumah 300,000. So, rumah 300,000, kita dapat 1,300 macam tu lah. So, subsale dapat lebih lah sikit. So, any income is your income.
legal fee ke, daripada lawyer ke, daripada banker ke adalah income korang. Alright, so masukkan dalam cash flow statement tu supaya korang boleh tengok duit korang ni, sumber ni daripada mana dan mana yang banyak. Katakanlah legal fee korang banyak gila, maknanya korang power untuk pegang bayar lah. Bukan setakat pegang bayar power, mungkin korang juga boleh gunakan kelebihan korang yang ada ni untuk ajak klien-klien ni untuk refinance. Bila refinance, dapat legal loan, tambah lagi income, kan? So kita kena kreatif lah. Okay. Untuk projek pula sedikit tricky sebab projek ni so far yang saya test, to be honest lah, tak ada yang sukses berjaya lah. Tapi saya belajar banyak benda lah. Saya masuk kelas macam-macam kelas lah online. Tadi pun saya pergi kelas Irfan Hairi online lah. Dan dapatlah belajar beberapa kempen. So kempen yang dia cakap pun, sifu-sifu ni cakap pun, memanglah awal-awalnya tu memang nampak tak berjaya. Kita kena test 2-3 kali, 4 kali untuk satu-satu kempen tu, baru kita nampak hasil. So sekarang saya masih lagi test lah. Bila test-test ni biasalah duit banyak burn lah kan. Tapi bila dapat once kempen yang sangat-sangat berkesan, dia akan shoot boom gila-gila lah. So far sekarang apa saya buat adalah saya kumpul database. Kumpul database untuk affiliate dan untuk projek akan datang. So korang untuk projek akan datang lah. So nanti senanglah untuk kita menjual selepas ni. Okay. Kita sambung slide. Ada soalan bagi tahu. Jangan segan. Okay. So, apa aktiviti anda sekarang dan akan datang? Yang pertama, network. Kenal dengan ejen sebanyak mungkin, terutamanya area specialist. Kalau dia specialist dekat Bangi, kenal dengan dia lebih banyak lah. Kalau Kajang, Kajang lah. Kalau Shah Alam, Shah Alam lah. Okay, network dengan area specialist. Ini sangat penting untuk lajukan bisnes korang. Tapi area specialist ni ada juga kaki salang. So, pandai-pandai lah. That's why saya kata, relationship is a currency. Nombor 2, knowledge. Tambah knowledge korang cepat mungkin. Kita kena cepat pick up. Kita kena cepat tangkap. Kita kena laju. Okay. Dan always about expansion. Kita kena ingat siapa yang bersama saya dengan company lama dulu ataupun korang yang baru join Maxon, sebab group ni memang bawah saya ni memang dengan Zairi jugalah, kita daripada agensi lain kita masuk sini kan. So anda kena ingat dalam kepala yang kita dekat sini adalah it's all about expansion. Kalau kita makan gaji, dulu kita nak income, kita berkembang setiap tahun. Okay. Kenapa dekat sini kita tak nak income kita berkembang? Dulu gaji kita 2,000, kita nak 3,000. Dah 3,000 nak 4,000, 5,000, 7,000. Tak cukup-cukup kan? Kita rasa tak cukup sebab kita rasa kita boleh buat lebih. So, kenapa dekat sini kita tak macam tu? So, always think about expansion. Macam saya cakap tadi, S, P times Q. Dan kita kena selalu discuss sama kita, bincang macam mana kita nak expandkan kita punya income dengan lebih banyak. Alright? Always about expansion. Apa cara pun income kita mesti naik. Okay? Kalau crash, market crash ke apa jadi, okay, berapa low yang kita boleh dapat dan macam mana kita nak recover. So kita kena cari jalan, sentiasa cari jalan. Okay, berapa tuan bagi untuk affiliate referral? Saya bagi untuk affiliate referral tengok on project. So kalau katakanlah saya dapat 3,000, normally saya bagi dalam 500 lah. Kalau saya dapat banyak 5,000, mungkin saya bagi 1,000 macam tu. Depends juga, depends on project. Dan berapa cepat project tu siap. Dan siapa developer dia. Banyak faktor lah saya ambil kira. Okay. Income rental versus upsell versus project semua tak sama time frame. Betul? Memang tak sama time frame. Fast income need to focus on rental first. Boleh minta pendapat. Kalau agent baru, betul. Focus on rental. Sebab income masuk dulu. Okay. Saya terpaksa terang korang. Kita dalam bidang sale ni, siapa yang agent baru kita dalam bidang sale, kita punya motivation adalah duit. So, kalau korang tak ada income masuk, memang motivation down. Senang cerita. Okay. Memang betul, income property ni boleh dapat 5 figure, 6 figure. Ada yang dapat 7 figure, betul. Tapi, kalau korang tak ada duit, 3 bulan, 4 bulan, redor bercukur, tenang kan. So, memang betul kita kena redor bercukur. Tapi, kenalah ada strategi, kena buat kerja kan. Tak semestinya join dia terus dapat, tak. Alright. So, fast income need to focus on rental first? Yes. Jawapannya, ya. Alright. Saya sambung So, restructure our finance. Macam saya inform, restructure our finance. So, macam saya inform sebelum-belum ni. Alright. So, korang kena tahu berapa kos untuk korang dapatkan listing. Berapakah kos korang untuk buat marketing. Dan satu lagi, korang kena tahu korang punya personal expenses berapa. So, kalau personal expenses tu tinggi, korang kena buat cost trimming, kena cut mana yang perlu.
Contohnya, kalau perlu jual motor, jual motor. Kereta terlebih kena jual, jual. Kalau terpaksa potong Netflix, potong. Potong Astro, potong. So, duit yang korang potong tu, korang dapat reserve cash, dan cash tu korang fikirkan, berapa persen aku nak gunakan cash lebih ni untuk double up aku punya income. Macam saya inform tadi, kita spend 500, kita dapat 4,500. So, kita ada extra 500 ni. Boleh tak kita double, kita pump balik 500 tu untuk dapat income 9,000. Double. Contoh. Okay. Dan selepas dapat tu, kita langganlah balik Netflix ke apa. Sebagai contoh lah. Saya bagi contoh. Ni salah satu idea. Tapi macam saya inform, tak semua orang kes sama, kita kena test dulu. Alright. Dan memang kena buat. Memang kita kena buat aktiviti. Lagi banyak kita buat aktiviti, lagi cepat kita tahu macam mana kewangan kita punya keadaan. Alright. So, sampai masanya untuk kita innovate the new normal. Okay. So, kemungkinan akan banyak kita punya appointment by WhatsApp video ataupun by Zoom untuk cerita tentang package-package bank, package-package developer, apa semua tu. Kita banyak bermeeting dengan klien melalui online. Okay. Sebab biasalah bila jadi kes macam ni, orang takut nak keluar rumah, nak jumpa ramai-ramai kan. So, kita kena biasakan dan kena cepat. Okay. Dan sebelum saya habis, saya nak set reminder kepada korang. Kita kena, first kali kita kena tahu niat asal kita. Setiap orang nak join Maxon ni, nak join group ni pun, ataupun niat kita nak join property ni, kita nak buat duit. So, saya nak kita semua sama-sama fokus balik dekat niat kita. Kita ni nak buat duit sebab kita nak misi kita tercapai. So, apa misi kita tu, kita jangan tahu. Alright, kita nak ni, kita nak ni, kita nak ni, nak bawa mak ayah pergi umrah ke, kita nak selesaikan hutang kita ke, kita ada banyak benda yang kita buat salah dulu yang kita nak betulkan, kita nak buka akademi, kita nak buka, nak bantu orang-orang susah. So, korang kena tahu korang punya why lah, ni asal. Okay. And then, apa yang korang dah korbankan? Macam saya tinggalkan company tu, saya tinggal korbankan saya punya share lah. Okay. So, apa yang korang dah korbankan selama ni? Untuk dapatkan apa yang korang nak. So, jangan lupa apa yang kita dah korbankan. Dan alang-alang, buat betul-betul. Kalau down, macam saya cakap, jangan simpan sorang-sorang, jangan duduk terkurung sorang-sorang. Dan jangan pula main biola bersama-sama dengan orang yang tengah down. So, cari cara, cari jalan. Okay? Kalau benda dah jadi, kapal dah terhempas, redha. Go next. Buat je. Kena sindir, kena kutuk tu biasa. Peduli kan. Yang penting korang tahu what's next untuk korang. Yang penting kita buat cara yang betul. Rezeki kan. Alright. So, kalau korang tak bertindak sekarang, bila? Bila nak buat? Okay? Bila lagi nak buat? Dan jangan lupa, last sekali, sentiasa set berapa appointment korang, online dan offline. Okay? Berapa appointment korang, online dan offline, supaya korang boleh tahu berapakah kadar appointment korang untuk dapatkan income yang korang nak. So, berapa appointment dan berapa hasil income tersebut. Okay. So, saya punya broadcast ni kemungkinan ada gangguan sikit, disruption sikit. But saya akan sharekan apa yang saya telah record dekat Facebook supaya korang boleh tengok balik. Alright. Dan kalau ada apa-apa info yang tak cukup, just bagi tahu, kok kita boleh share. Dan siapa yang nak buat sharing one on one ke 2-3 orang ke sekali untuk kita berzoom, just PM, nanti insyaAllah kita akan cuba set lah. Okay, ada soalan lain? Saya memang set tak lama pun. Hari ni saya set lebih kurang, saya anggarkan lebih kurang setengah jam ke 45 minit lah. So far ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, kejap lagi saya akan off. So, pastikan fokus on cash flow. Dapatkan income kita, fokus on cash flow. So, tak ada soalan? Okey, sekiranya tak ada soalan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang join. Dan minta maaf lah kalau ada terkasar silap bahasa ke sepanjang sharing ni. Dan insyaAllah kita fokus kepada niat kita.
kita push sales dengan lebih baik, dan jangan lupa kita join sini, kita nak buat duit. So buat duit betul-betul lah sama-sama, insyaAllah. Okay, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.